Ini kita nak masuk bab 5. Bab 5 adalah gelombang. Dalam BI dia panggil wave. Okey? Wave macam ombak tu wave kan. Dia salah satu bentuk gelombang. Alright. Chapter ni memang chapter panjang. Kita masuk minggu depan dah last class. Kita insya-Allah cikgu akan umumkan dia punya jadual kelas seterusnya bergantung pada PKP dan pembukaan sekolah. So benda ni masih uncertainty, cikgu tak boleh buka lagi kelas every week ya. Time to time cikgu akan maklumkan. Tapi kalau berhenti halfway lagi dah. Kalau sekolah buka kita cuba cara lain. Okey, tajuk ni panjang, subtopik dia pun panjang. Kamu belajar apa itu gelombang, ciri-ciri berkaitan dengan gelombang, eksperimen guna apa untuk gelombang. Lepas tu kamu belajar 4 perangai gelombang, pantulan, pembiasan, pembalauan dengan interference, reflection, refraction, diffraction, interference kalau BI. 4 perangai tu. Lepas tu kita belajar gelombang bunyi dengan gelombang elektromagnet. Panjang story ni. Boleh kata satu kelas satu subtopik saja pembincangan dia. Okey. So dalam topik subtopik yang awal ni, introduction, kita nak tahu maksud dulu. Jenis dia, tangki riak, ripple tank. Ripple tank adalah satu alat digunakan untuk study the behavior of the wave. Gelombang punya perangai. 5 parameter yang terlibat. Kita akan belajar, kita ada calculation sikit dekat 5 parameter yang terlibat ni. Dan kita akan belajar 2 fenomena umum. Dia just maklumat, info je, iaitu resonance and damping, pelembapan. Okey, jom kita masuk. Yang pertama, kalau kamu tengok buku kamu, yang ni baru. Sebelum ni syllabus ni tak ada sini ya. Dia panggil wave profile. Macam kamu lah, ada profile kamu kan. Kalau buka IG kan. Cikgu ada IG ke? Okey. Buka IG kamu ada kamu punya profile, kamu cerita apa dia kan. So sama, wave pun ada 2 profile, dia orang terbagi kepada 2 geng mana dengan geng mana. Geng pertama dia panggil progressive wave. Progressive. Dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Progresif, gelombang bergerak. Gelombang progress tu. Cikgu buku teks cikgu bahasa Inggeris. Alright. Progressive wave. Kalau bahasa Melayu apa? Boleh tulis, siapa yang ada buku teks bahasa Melayu boleh tolong tulis dekat chat tu apa maksud progressive wave dalam bahasa Melayu. Gelombang progresif. Ini betul-betul Google Translate. Thank you Nurin Irdina. Okey, gelombang progresif. Gelombang progresif tu apa? Dan satu lagi kategori profile dia, IG dia satu lagi adalah static wave. Ada 2 IG dia. Alright. IG yang pertama, progressive wave ni maksudnya apa? Progressive wave adalah gelombang yang mana kalau dia terhasil daripada sumber dia akan bergerak. Contohnya macam air ni. Air tu kamu jatuhkan setitik air dalam air yang bekas besar, gelombang tu dia akan menjauhi sumber. Dia akan sampai bila-bila dia akan pergi menjauhi sumber. Jadi propagate with time. Dengan pergerakan masa dia akan pergi menjauhi dia punya kampung halaman dia, sumber dia tu dia akan pergi meninggalkan kawasan dia, sumber dia. Jadi dia bergerak dengan masa. So dia akan berubah tempat dia apabila masa berjalan. Okey. Propagate with time. Tapi kalau static wave, static nama pun static kan, gelombang statik. Cikgu rasa dia sama juga kalau dalam bahasa Melayu. Gelombang statik lah kot. Kalau tengok Nurin tulis, dia macam Google Translate saja. Okey. Dia tak bergerak dengan masa. Contoh kamu main gitar, kamu main violin, viola ke violin lah. Cikgu tak pasti. Okey, violin lah. Jadi kalau kita petik gitar tu dia akan berayun naik atas dengan naik bawah saja. Naik atas dengan turun bawah. Okey? Jadi orang tu tak meninggalkan kampung dia. Duduk situ je tempat dia. Betul tak? Gelombang tak bergerak. So sebab tu dia panggil statik. Gelombang tu dia masikan bunyi, dia masih statik kat situ. Berbeza dengan air tadi, dia meninggalkan sumber dia. Itu kita panggil progressive wave dengan static wave. Okey, sama. Yang ni tak banyak calculation. Kalau boleh kamu aktif menulis. Kamu kena aktif menulis. Cikgu takut nanti kamu rasa boring. Sebab apa? Memang ni cerita. Kamu dengar je cikgu membebel. Habis air tekak cikgu. Okey. Nanti kena minta air sedap nanti. Okey, yang kedua adalah
Kategori ada lagi. Tadi kategori wave profile dia. Dia ada dua lagi jenis, iaitu mechanical wave dengan electromagnetic wave. Ada dua jenis. Dia panggil dua jenis. Ada dua jenis pula, kamu tengok kat sini. Mechanical wave dengan electromagnetic wave. So tadi ada profile bahagi dua. Ini jenis pun bahagi dua. Nanti ada jenis bahagi dua lagi. Mechanical wave dengan electromagnetic wave. Kategori lah, kita panggil dua kategori . Kategori mechanical wave. Apa ciri-ciri full theory chapter? Full theory chapter masa Zarfan? Okey. Tunggu Zarfan terang. Okey, mechanical wave dengan electromagnetic wave. Mechanical wave, dia ada ciri-ciri dia. So kamu kena tahu ciri-ciri mechanical wave, gelombang mechanical dengan ciri-ciri gelombang elektromagnet apa dia? Banyak teori. Okey. Full theory chapter. Betul lah. Dia nak kata teori ni dia lebih macam kita jangkaan kita. Teori ni dia tak strong tapi jangkaan macam Big Bang teori kan. Tak ada siapa boleh proof secara klinikal, secara saintifik. Tapi dia ada satu buah fikiran. Teori lah tu lah. Tapi ni bukan teori, Zafar, ni dah confirm dah. Okay? Kita bahagi ikut keadaan dia. So dia lagi strong pada teori. Dia ada teori, dia ada hukum, dia ada prinsip. Kan? Hukum paling kuat lah. Hukum ni memang terbukti. Alright. Mechanical wave dengan electromagnetic wave. Mechanical wave yang pertama dia memerlukan medium. Dia perlukan medium. Macam kita manusia boleh hidup kat bumi je. Keluar pada bumi dekat outer space tak boleh. Sebab apa? Tak ada oksigen. So kita perlu kawasan yang ada oksigen baru manusia boleh hidup. Sama juga ni gelombang. Gelombang ni dia perlu medium, mechanical wave ni. Baru dia boleh bergerak. Dia boleh menjalani kehidupan dia. Dia boleh bergerak. Kalau tak ada medium dia tak boleh gerak. Untuk transfer energi dia, one point to one point. Macam tadi, air dia perlukan medium dia air lah. Baru dia boleh gelombang. Ombak tu perlukan air. Kalau tak ada air dia tak boleh nak bergerak. Okay. Biasanya dia made up of vibration particle. Biasanya macam suara cikgu ni. Suara cikgu ni. Vibrate daripada anak tekak. Keluar. Dia tolak angin. Angin tu bawa masuk dalam komputer. Komputer bawa ke sana sampai dekat telinga kamu. Okay. Kalau depan cikgu, cikgu boleh cakap sampai ke telinga kamu terus. Tapi yang ni dia melalui banyak proses. Dia daripada piezoelectric effect. Dia akan masuk jadi elektrik. Elektrik. Dia tukar balik kepada bunyi kat kamu. Okey, itu tak apa. Kita nak cerita. So dia kena vibrate. Macam nak tekak kita. Kalau kamu pegang, kamu bercakap, pegang nak tekak memang dia tengah vibrate. Sebab tu dia boleh keluar suara. Kalau tak vibrate memang tak boleh keluar suara. Contoh dia, gelombang ombak, gelombang bunyi. Cikgu bagi tahu. Seismic wave. Seismic wave ni apa? Gelombang seismik ni adalah gelombang kerak bumi duk bergerak. Gempa bumi. Gempa bumi. Gerakan daratan punya gerakan dia panggil seismic wave. Okey. So dia memang untuk gempa bumi. Alright. Electromagnetic wave pula tak perlukan medium. Dia opposite. Tak perlukan medium. Dia oscillating of electric and magnetic field. Yang ni tak apa. Yang ni tak payah cerita sangat pun tak apa. Okey, kawan kita ada yang baru masuk. Okey, contoh dia radio wave, light wave, gamma ray, example of electromagnetic, X-ray. Last kali kita akan belajar electromagnetic wave. Khas satu subtopik kita nak kenal electromagnetic wave. Okey, bahagi dua bab ni dulu. So kita fokus dekat mechanical wave dulu . Kita fokus dekat mechanical wave dahulu kat sini dalam cerita ni. Electromagnetic wave macam dalam gambar ni nampak dia keluar kan. Dia tak perlukan medium. Sebab tu matahari punya gelombang dia boleh sampai ke bumi. Dalam outer space tu tak ada medium sebenarnya. Mana ada molekul. Dia adalah satu space yang kosong. Okey. Kalau cahaya tu perlukan medium, pakai tak dapatlah cahaya kita. Sebab dia tak ada medium between matahari dengan kita, tak ada molekul. Vacuum, keadaan vacuum. Alright. Alright. Getaran yang berulang-ulang, gelombang masuk definisi dia. Gelombang adalah getaran yang berulang-ulang dan berkala. Macam ni mulut suara cikgu duk bercakap ni, maksudnya getaran tu duk berulang-ulang kat sini. Dia bergetar. Tapi ada yang getar kuat, ada yang getar slow untuk mendapat bunyi . Melalui satu medium perlukan medium.
dan memindahkan tenaga dari satu lokasi ke satu lokasi. Dia pindah tenaga. Tenaga bunyi pergi. Anak tekak cikgu tak pergi. Betul tak? Kamu tak rasa anak tekak cikgu. Okey? Bunyi je gelombang pergi. Ada tenaga bunyi je pergi. Dia tak hantar dia punya alatan dia. Sound dia bunyi ya. Okey, contoh-contoh gelombang bunyi. Gelombang adalah gelombang air. Okey. Gelombang bunyi, gelombang cahaya yang kita dah bincang tadi. Yang menariknya, dia memindahkan hanya tenaga. Dia transfer energy without transferring the particle. Particle tak gerak. Okey, kamu hanya hantar tenaga saja, tenaga bunyi, tenaga cahaya, tenaga air. Okey, dia pergi. Tapi dia tak pindah partikel tu. Okey, yang ni baru kita masuk fizik dia. Dua jenis gelombang yang dia panggil gelombang melintang, dia panggil transverse wave, ataupun gelombang membujur, dia panggil longitudinal wave. Okey ya? Dua tu. Yang ni yang pertama yang akan kita bincang secara fizik. Ini baru masuk fizik. Yang tadi semua just perkenal-perkenal macam tengok cerita dokumentari saja. Yang ni baru kita masuk fizik. Okey, yang pertama gelombang melintang. Gelombang melintang dia adalah getaran partikel zarah tu yang berserenjang dengan arah pergerakan gelombang. Kamu perasan tak? Kamu pernah buat eksperimen ni, kamu ikat satu tali kat hujung dinding dan tali tu kamu gerakkan atas dan bawah. So tali tu akan bergerak macam ni. Kan? Jadi kamu perasan movement of energy, tenaga ke depan. So propagation of wave. Tenaga, gelombang tu bergerak ke depan. Gelombang bergerak ke depan, tapi partikel dia, medium, partikel bergerak atas bawah. Ni partikel. Ini partikel. Partikel tu duduk atas bawah. Okey, macam kamu pernah naik boat, kalau kamu naik boat, kamu duduk tengah-tengah laut, kamu kena ombak. Okey, kamu kena ombak. Bila kamu kena ombak, apa berlaku pada bot kamu adalah bot kamu hanya naik turun je. Bot kamu tak bergerak ke depan ke belakang, betul tak? Bot kamu naik turun je. Kamu tutup enjin, kamu senyap. Bot kamu naik turun bila di badai ombak. Tapi ombak bergerak ke depan. So yang tu yang kita panggil dia perpendicular. So jarak dia seorang partikel naik atas bawah, gelombang ke depan, so membentuk pergerakan 90 darjah. Okey? Perpendicular. Definisi dia adalah perpendicular. Dapat So gelombang dengan pergerakan partikel, dua benda. Gelombang adalah tenaga. Bot kamu adalah partikel. Okey, partikel. So macam cikgu bercakap, gelombang tu dia lalu dekat molekul udara je. Tak ada. Molekul udara yang depan mulut cikgu ni, dia tak pergi ke telinga kamu. Dia duduk sini. Cuma dia pass baton dia. Dia terima, dia pass baton dia. Nah, gelombang. Dia hantar, dia tolong hantar. Tapi dia tak bergerak. Macam bot tu tak bergerak dari tempat. Dia naik turun saja. Okey, itu kita panggil transverse wave. Yang kedua, biasa cikgu tunjuk video, tapi sekarang kalau tunjuk video dia sangkut-sangkut. Cikgu dah buat, kalau ramai dia akan sangkut. Kalau kelas fizikal, insya-Allah cikgu akan tayang video tu. So agak kekangan sikit lah. Okey, contoh gelombang yang bergerak perangai macam ni adalah gelombang air dan juga gelombang cahaya. Okey, elektromagnetik. Elektromagnetik adalah cahaya. Cahaya dia bergerak macam ni. Partikel atas bawah tapi dia bergerak ke depan. Partikel atas bawah tapi dia bergerak ke depan. Berbeza dengan gelombang membujur, dia panggil longitudinal wave. Vibration of particle in the medium parallel, sama arah. Parallel sama arah. Sama arah dengan propagation of wave. Gelombang gerak ke depan. Gelombang, tenaga. Partikel pun bergerak. Sama juga. Zarah pun bergerak sama arah. Sama axis saja kita panggil. Parallel. Okey? Jadi sama.
Bila kata parallel, dia x axis dua-dua ataupun y axis dua-dua, same axis. Okey, kamu boleh tengok sini kalau mainan tu dia buat demo, dia tolak ke depan dengan ke belakang. Tadi kita buat atas bawah. Kan? Siapa yang dulu budak dulu kalau cikgu geng-geng muda-mudi dulu kita orang main getah, kita panggil main getah kan. Ataupun skipping kan, skipping. Skipping tu traverse wave. Yang ni kamu buat depan belakang. Okey? Alright. Ini adalah gelombang membujur. Contoh siapa yang bergerak macam ni? Ada satu contoh dia untuk longitudinal wave, iaitu bunyi saja. Gelombang bunyi yang bergerak macam tu. Dia bergerak macam ulat. Kan? Dia bergerak macam ulat. Dia ke depan. Dia ke atas bawah. Okey, cikgu dah kenalkan kepada kamu apa itu wave profile gelombang. Lepas tu cikgu cerita mechanical kategori dia ada dua, mechanical wave dengan electromagnetic wave. Cikgu cerita pula kepada kamu gelombang membujur dengan gelombang melintang. Definisi dia juga adalah berbeza dia. Kalau dia tanya beza, tengok definisi dia. So hafal definisi ni ya. Yang paling penting paralel dengan perpendicular, berserenjang dengan selari. Antara apa? Antara pergerakan gelombang dengan gerakan partikel, gerakan zarah. Okey. Alright, hafal lagi. Dah macam masuk biologi pula, belajar biologi, sejarah. Muka gelombang cikgu perkenal sebab dia memang akan perkenal kepada kamu je. Wavefront, sebab ni topik baru, kamu tak pernah jumpa gelombang sebelum ni. So kita kena introduce dululah dia punya term-term dia. Muka gelombang. Gelombang ni dia nak cerita, kita nak cerita gelombang, muka gelombang diperkenalkan hanya untuk mudah nak sembang. Macam kamu geng-geng WeChat, kamu ada short form kan, nak mudah je, nak cepat kan. Betul tak? So lebih kurang lah. So gelombang wavefront ataupun muka gelombang diperkenalkan kepada kita yang siapa yang nak belajar hanya untuk nak mudah sembang. Kita nak mudah sembang saja. Ada dua jenis muka gelombang, iaitu dia satah dengan membulat. Okey? Dia ada satah dengan membulat. Nak cerita macam mana? Contoh gelombang satah. Gelombang satah ni bila dia vibrate, gelombang dia bergerak naik turun, dia transverse. Dia naik turun. Gelombang tu. Tapi kita malas nak sembang, kita malas nak lukis naik turun tu. Jadi kita lukis hanya satu garis. Macam tu saja. Okey, lepas ni kalau cikgu lukis garis-garis tu, kamu kena tahulah maksudnya arah gelombang macam ni. Arah gelombang macam ni 90 darjah. 90 darjah. Ni arah gelombang. Wave. Propagation of wave. Lepas tu dia punya muka gelombang garis tu adalah 90 darjah. Apa yang dia buat yang 90 darjah ni? Yang warna biru yang cikgu buat warna biru ni. Yang ni benda apa? Dia sambung semua muka-muka puncak-puncak gelombang. Ni puncak kalau kita cikgu lukis, puncak gelombang, puncak gelombang, puncak gelombang, puncak gelombang, puncak gelombang, puncak gelombang. Okey, bila kita combine sana, dia akan membentuk satu, dia dapat satu muka gelombang. Mudah nak sembang. Kalau cikgu lukis nanti cikgu kamu tahulah tu muka gelombang. Puncak ke puncak. Garis terang ni puncak ke puncak. Okey, dapat puncak ke puncak ni, yang satu garis kita buat ni puncak ke puncak. Kita yang buat, manusia yang buat ni. Manusia kata aku nak susah nak sembang, kita buat macam ni. Okey. So itu adalah gelombang satah, dia akan dapat macam tu. Tapi kalau gelombang membulat, macam ni dia macam air tu. Sama juga, dia akan menjauhi. Dia akan menjauhi kamu. Dia macam tu. Okey. So dia punya garis adalah membulat. Kamu akan lukis garis tu membulat. Okey, kamu akan garis membulat. So propagation dia tetap 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Arah limbatan dengan muka gelombang akan, mana muka gelombang yang cikgu buat garis bulat tu? Itulah muka gelombang. Kamu tengok, kamu boleh tahu.
Dia tengah bergerak. Okey. Kamu pernah mungkin tak pernah tengok lagi lah sebab kamu pun tak pergi sekolah kan. Lama dah. Dan tak masuk bab ni, dia ada satu panggil ripple tank. Satu design alat eksperimen yang digunakan untuk cek perangai gelombang. Kamu boleh nampak ripple tank tu, kamu boleh nampak ripple wave air tu. Dia untuk air tangki riak ni untuk air saja. Biasanya digunakan untuk water. Okey, kalau kamu pasang, kamu pernah tengok tak gambar ataupun kamu pernah tengok swimming pool. Swimming pool, kalau kamu tengok, dia jernih. Tapi kat dasar tu dia macam ada gelombang. Kamu nampak warna hitam-hitam gelombang tu bergerak. Betul tak? Pernah tak? Dia gelombang, dia jernih air dalam swimming pool. Tapi kat dasar tu nampak macam ada satu gelombang tu bergerak, beralun-alun gerak. Satu bayang. Bergerak, beralun-alun. Pernah tengok tak dasar swimming pool dalam movie ke apa kan? Padahal air tu jernih. Macam mana boleh ada bayang? Pernah tengok tak macam tu? Pernah tengok tak? Ada swimming pool kat atas. Swimming pool kat atas ni. Tapi kat dasar tu, dia macam ada satu warna hitam, bayang-bayang duk beralun-beralun. Kan? Warna hitam tu beralun-alun, dia bergerak. Isu dia, macam mana boleh ada bayang sedangkan air adalah transparent, loop sinar. Kan? Itu persoalan dia. Macam mana boleh datang bayang-bayang tu? Okey. Jadi bayang-bayang tu yang kita guna untuk kita study untuk ripple tank ni ya. So bayang-bayang tu kalau dia bergerak wave tu, bayang-bayang tu boleh nampak kat bawah. Macam tu. Okey. Macam mana boleh dapat bayang-bayang kat bawah tu? Rupanya dia berdasarkan konsep air lusinar, bagaimana boleh ada bayang. Itu persoalan yang cikgu timbulkan kepada kamu. Rupanya disebabkan oleh gelombang air tu dia memesongkan arah cahaya. Dia panggil pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Apa yang berlaku adalah bila dekat gelombang yang tinggi, cahaya akan bila lalu dia akan membengkok ke dalam. Kan bila kamu mandi, air itu bila dia mandi, bila berkocak, so dia akan ada naik turun. Jadi kawasan ni akan cerah. Cerah dia akan tak ada bayang lah. Tapi kawasan ni dia akan kehilangan cahaya. So dia akan dark. Lepas tu kamu nampak bergerak. Bayang terhasil disebabkan oleh ada ombak gelombang tu. Ombak tu. So fenomena ni disebabkan oleh pembiasan cahaya.